Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini adalah Buletin Awani. Kita mulakan dengan perkembangan terkini yang kami sediakan, di mana di Astro Awani kami ingin melihat bagaimanakah perdebatan dan juga pertikaian dan juga persoalan yang timbulkan berkaitan dengan situasi darurat pada masa kini. Kewajaran untuk diteruskan sejak 11 Januari lalu, apakah kesannya dan bagaimana ini melicinkan urusan pentadbiran kerajaan khususnya dalam melawan pandemik COVID-19 apabila kita melihat angka kian meningkat pada masa kini, dan bagaimana kesannya kepada ekonomi dengan peruntukan belanjawan 2021 dan juga segala pakej rangsangan sejumlah 600 bilion ringgit secara keseluruhannya. Apakah kesannya di bawah ordinan darurat ini? Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari, iaitu Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Harapan Perkeso. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, selamat berpuasa, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, Prof, kita melihat ini pertikaian yang legit. Ramai orang yang mengatakan tentang kewajaran untuk meneruskan lagi darurat pada masa kini apabila kita melihat kes juga semakin meningkat. Dan kita melihat dengan segala langkah rangsangan yang dilakukan di bawah ordinan darurat ini, bagaimanakah ini memberikan kelancaran dan juga kelicinan pentadbiran dan juga usaha kita mengekang penularan COVID-19 khususnya dalam aspek memperbaiki dan juga pemulihan ekonomi. Baik, Najib. Dari segi perspektif kesan darurat ke atas ekonomi, sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang sejak darurat dilaksanakan, sebenarnya secara saya sebagai seorang panalisis, saya tak nampak darurat ni memberi kesan yang signifikan kepada pergerakan ataupun aktiviti ekonomi yang sekarang ini. Kalau ada pun sangat minimal, ya, ini perspektif saya, kerana apa yang mengganggu ataupun apa yang memberi impak kepada ekonomi kita sekarang ni adalah PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kita lihat dalam dia seolah-olah wujud trade-off, ya, di antara Perintah Kawalan Pergerakan dengan kesihatan ekonomi itu. Apabila kita perketatkan langkah pergerakan dengan memperketatkan juga operasi perniagaan, dan kita lihat impak kesihatan ekonomi itu semakin teruk. Tapi apabila kita rilis ataupun kita longgarkan sedikit pergerakan dengan membenarkan banyak sektor-sektor untuk beroperasi, memudahkan pergerakan, kita lihat kesan ke atas ekonomi itu bertambah baik. Ini maksudnya dengan trade-off tadi. Jadi tidak ada sekena-mengena sangat dengan apa yang dikaitkan dengan darurat itu. Kerana dalam tempoh darurat itu yang berlaku sehingga sekarang ini, saya tidak nampak, ya, dasar-dasar ataupun strategi-strategi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan semasa darurat ini yang menyebabkan keadaan ekonomi bertambah buruk. Contohnya saya tidak nampak ada monopoli semasa darurat ini berlaku. Saya juga tidak nampak bagaimana kerajaan mengambil tindakan untuk tindakan-tindakan tertentu yang memberi kesan herotan kepada perniagaan. Tidak ada perkara tersebut. Yang ada sebenarnya yang sekarang ini adalah PKP itu sendiri yang menjejaskan turun naik pergerakan ekonomi itu. Dan kita tahu PKP ini dilaksanakan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Tapi sekarang ini kalau kita lihat pun seolah-olah PKP itu pun sudah tidak imun juga, ya. Maksudnya kes juga bertambah dengan pelaksanaan PKP. Dan juga apa diberi jaminan oleh Perdana Menteri bahawa tidak akan ada skala besar PKP yang akan dilaksanakan secara peringkat kebangsaan ataupun peringkat seluruh negara. Kita juga melihat antara pertikaian yang timbul iaitu berkaitan dengan sentimen pelaburan ataupun pelabur asing ini yang dikatakan terjejas apabila kita mengumumkan dan juga melaksanakan darurat dalam tempoh yang panjang. Dan juga ini perlu dikembalikan semula, darurat ini perlu dimasukkan semula supaya memastikan bahawa keyakinan itu timbul di kalangan pelabur. Bagaimana untuk kita memahami sepatutnya adakah pelabur pada masa kini sudah pun price in faktor-faktor ataupun faktor-faktor pengumuman darurat, bukan Malaysia sahaja yang mengumumkan, banyak negara juga mengumumkan. Adakah mereka sudah mengambil kira pengumuman ini dan bagaimana mereka mengambil kira dalam setiap perhitungan pelaburan mereka? Baik, Najib. Persepsi, bila kita melibatkan persepsi dan pelaburan ini, pada peringkat awal
jika darurat ini memberi impaknya kepada ekonomi atau pelabur itu, ia akan berlaku dalam masa mula-mula kerajaan umumkan darurat itu. Tapi dalam tempoh sekarang ni, orang pun semua dapat melihat, golongan pelabur pun dapat melihat darurat itu tidak ada memberi kesannya kepada ekonomi seperti yang saya bincangkan tadi. Mungkin kegusaran itu timbul di awal, tapi apabila telah kita lihat jalanan daruratnya, tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Tapi kita juga perlu ingat bahawa pelaburan di Malaysia ni, trend yang merundum ini bukan bermula selepas darurat dilaksanakan, bukan bermula sejak COVID betul mula, kerana trendnya telah bermula sejak 2-3 tahun sebelum tahun 2020 itu sendiri. Yang mana di sini bukan saja faktor sentimen, persepsi yang mengambil peranan, tapi perkara yang lebih besar lagi yang memberi peranan, iaitu contohnya melihat kepada dasar-dasar yang lebih stabil, dasar-dasar ekonomi yang lebih mesra perniagaan. Perkara-perkara ini yang antara yang diambil kira ya, berbanding dengan darurat ini, kerana banyak negara di dunia juga mengambil langkah darurat. Tapi langkah darurat, kita kena faham juga darurat masa COVID-19 ini berbeza dengan darurat yang sebelum ini, kerana kita lihat bagi saya lebih kepada langkah untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Prof, akhir sekali, bagaimana untuk kita melihat bahawa angka-angka ekonomi, rata-rata ekonomi termasuk di peringkat antarabangsa oleh IMF, Bank Dunia dan sebagainya yang mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dan juga pada angka yang tinggi. Mungkin juga hampir selari dengan apa yang kita unjurkan di peringkat Malaysia, di peringkat Bank Negara Malaysia juga. Ini membuktikan bahawa apa yang kita laksanakan untuk pemulihan ekonomi pada masa kini adalah berada di landasan yang tepat di bawah ordinan darurat sedia ada. Adakah begitu keadaannya, Prof? Kalau kita lihat keadaannya 2021 ini, keadaannya lebih baik berbanding 2020. Kita memang optimis dengan pertumbuhan yang dijangkakan 5.5% lebih itu yang satu perkara yang tidak perkara yang bukan perkara yang mustahil, boleh berlaku ya Najib, kerana dengan mengambil kira keadaan base ekonomi 2020 itu dengan suntikan 2021 yang kerajaan berikan pada ekonomi, tidak mustahil untuk mencapai kadar pertumbuhan tersebut. Tetapi itu dalam proses pemulihan. Tetapi kalau kita nak lihat sustainability-nya, kemampanannya, kita kena lihat sejauh mana ekonomi 2021 dan 2022 ni boleh mampu kembali capai pada tahap 2019, iaitu semasa krisis sebelum krisis 2020. Kita jangan sangat bandingkan dengan 2020. Kerana membandingkan 2020, umpama kita membandingkan temikai dengan buah durian, tak sesuai. Kerana pada 2020 adalah masa ekonomi tengah krisis. Ini tak sesuai untuk membandingkan keadaan ekonomi, kesihatan ekonomi dengan 2020 itu, Najib. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Profesor Mahathir Dr. Yusof Sehari membincangkan tentang bagaimanakah kita melihat relevannya darurat pada masa kini, dan juga ini pertikaian kami akan bawakan dan juga berita yang akan kami bawakan di astroawani.com dan juga setiap buletin awani yang akan datang.